Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak buat tajuk tentang why I let go of my books. Okay, pada kawan-kawan yang online, saya nak bincang tentang kenapa saya jual ataupun saya let go buku-buku saya baru-baru ni lah. Okay, sebenarnya buku ni antara barang kesayangan sebab saya memang beli buku dah lama, sejak bertahun-tahun lepas, dan macam-macam genre yang saya baca. Saya ada baca novel, saya baca buku non-fiction, jadi pelbagai jenis topik ataupun bidang lah. Ada yang berkaitan, ada buku-buku yang saya beli tu sebab berkaitan dengan kerjaya saya. Pada masa tu saya terlibat dalam industri kewangan, jadi saya banyak beli buku kewangan. Kemudian ada juga buku-buku tentang bisnes yang saya ada. Selain daripada tu novel, ada pelbagai jenis novel lah yang saya simpan. Jadi kalau kawan-kawan yang mengikuti saya sejak awal bulan November, saya ada kongsikan buku-buku yang saya nak let go dengan harga pre-love ataupun harga buku second hand. Jadi sebenarnya saya tak sangka pun sambutan daripada kawan-kawan yang nak memiliki buku yang pernah saya baca. Jadi saya ambil gambar buku tu satu persatu dan saya kongsikan di Facebook, mainly di Facebook. Ada juga yang saya letak di IG. Okay, hi Fatimah. Okey, ada juga yang saya letak di IG, dan saya buat IG khas untuk saya letak buku-buku yang saya nak let go. Kalau kawan-kawan nak follow saya di IG, Rak Buku Nar, so boleh tengok di situ saya letak koleksi buku-buku yang saya dah let go. Jadi kenapa sebenarnya yang saya let go buku-buku saya ni? Jadi bagi seorang penulis atau orang yang membaca buku, sebenarnya buku kita nak lepaskan tu kita agak berbelah bagi. Tapi kemudian bila saya dah setkan yang saya nak mengemas buku ni dan nak mengurangkan jumlah buku yang ada dalam simpanan saya, jadi saya kena buat keputusan. Setiap kali saya menyusun, bila saya mula menyusun buku-buku tu, saya buat keputusan sama ada buku ni aku nak simpan ataupun aku nak let go. Kalau kita let go buku, bukan maksudnya kita dah tak suka buku tu ataupun buku tu dah tak bermanfaat. Tapi pada saya lebih kepada kita nak orang lain pula baca buku tu. Mungkin ada tajuk-tajuk yang saya pernah beli, pernah miliki sebelum ni, ada orang lain cari. Jadi contohnya ada satu judul buku tu, judul dia adalah Original, ditulis oleh Dr. H.M. Tuah. Buku tu memang dah lama, saya rasa dah lebih 10 tahun dalam simpanan saya. Sebenarnya buku tu saya nak bagi percuma je untuk siapa yang beli satu lagi buku Dr. H.M. Tuah yang berjudul Jangan Main-Main. Jadi tapi pembaca ni hubungi saya melalui Messenger. Dia kata dia dah lama cari novel original. Judul novel tu original. Jadi saya kata okay, kalau you nak, tak apalah, you ambil je lah dua-dua satu set buku tu, Dr. H.M. Tuah punya buku. Jadi benda tu yang saya rasa happy bila orang lain nakkan buku tu dan nak baca buku tu. Jadi tak ada, mungkin awal tu kita rasa macam sayangnya nak lepaskan, tapi lepas tu bila kita tahu ada orang lain yang perlukan, ada orang lain yang nak baca buku tu, kita rasa lebih relief, kita rasa lebih senang hati lah, boleh lepaskan buku tu dengan senang hati. Jadi sebenarnya faktor utama yang saya let go buku-buku ni sebab saya tak ada ruang yang banyak untuk menyimpan buku-buku tu. Jadi saya nak pilih buku-buku mana yang memang saya nak simpan, dan buku yang dah lebih 5 tahun yang saya tak baca lagi, buku-buku yang saya rasa okey, lepas ni tak apalah, orang lain pula baca. Jadi saya nak let go. So saya boleh susun balik buku-buku mana yang saya nak simpan saja dalam rak di belakang ni kan. Sebab yang kedua, kebanyakan buku tu saya dah baca dan saya
macam saya sebutkan sebelum ni, saya jarang baca buku 2 kali, melainkan buku tu buku rujukan ataupun buku yang memang saya penulis kegemaran saya. Jadi tu saya simpan. Okey, sekejap Okey, saya sambung balik. Jadi buku-buku yang macam tu saya simpan. Mana yang saya dah tak nak baca lagi, saya let go. Jadi kat situ kita mengurangkan buku-buku yang dalam simpanan kita, dan orang lain pula boleh baca buku tu. Dan satu yang interestingnya saya dapati, ada antara buku tu yang saya recommendkan pada kawan saya. Jadi saya tanya, buku apa yang you nak, buku apa yang nak baca, kategori apa yang nak baca, dan buku tu ada dalam simpanan saya. Jadi saya kata, nak tak buku ni? So dia kata okey, nak baca. So it's kind of happiness and a joy to me lah bila kita dapat carikan pemilik yang baru. Macam contohnya baru ni Begum dia kongsikan tentang satu novel yang saya bagi pada dia. Tajuk penuh dia saya tak ingat, tapi ada Marriage Bureau by Farhad Zama. Jadi buku tu, saya kata buku tu very entertaining, and sebab dia berkenaan dengan Muslim arranged marriage di India, dan saya sangat happy sebab bila dia kata dia pun suka baca buku tu. So tak ada masalah bila kita let go barang kita yang kita sayang, tapi kemudian orang lain pula happy bila baca buku tu. So pada saya is kind of joy lah to me. So pada kawan-kawan yang nak lepaskan buku, you don't have to worry about it. Macam kalau you rasa nanti macam mana, nanti cari balik tak jumpa, kalau memang you dah tak nak baca buku tu, so you beri kepada kawan-kawan lain yang nak baca. Tak ada masalah pada saya. Okey. Lagi satu yang macam mana saya iklankan ataupun saya share tentang buku yang saya ada. Saya ada share di Facebook, di IG. Ada juga yang saya letak di Shopee, macam buku Ramli Al-Mursyid, buku tajuk dia Aku Bercerita. And then ada orang beli di Shopee. Kemudian kebanyakannya beli melalui saya punya Facebook lah, kawan-kawan. Sebenarnya yang membeli tu pun saya kenal, macam saya dah jumpa kawan-kawan penulis, kawan-kawan sekolah. Jadi personal friend. Ada juga yang kawan FB yang saya tak pernah jumpa kan, tapi kebanyakannya adalah personal friend. Macam Kak Emilia. Kak Emilia salah seorang yang inspire saya untuk buat benda ni. Sebab dia pun let go buku-buku dia untuk memberi ruang kepada buku-buku lain, koleksi-koleksi yang lain, sebab kita ada ruang yang terhad. Jadi saya inspire dengan dia. So saya buat benda ni tanpa apa-apa jangkaan yang orang akan beli ataupun orang akan sudi dapatkan buku saya. Macam Fatimah salah seorang yang dapatkan buku saya. So sebab dia suka novel seram, so saya bagi dia novel Dari Alam Lain oleh Helmi Effendi. So basically dia dah habis baca. So selain daripada tu, saya juga kongsikan buku yang saya nak let go dalam group FB kolektor buku dengan satu lagi second hand books. Ada nama penuh dia. Dekat situ ada juga lah beberapa yang PM saya dan dapatkan buku saya. Macam grup yang second hand books tu lebih kepada buku bahasa Inggeris. Yang kolektor buku bahasa Melayu lah kebanyakannya. Dan saya found out yang ramai orang yang menjual buku-buku yang memang dah tak dicetak lagi, out of print. Maknanya dalam kategori buku langka lah kita panggil kan. Macam dalam grup kolektor buku tu ada buku-buku sastrawan negara yang memang dah cover yang pertama dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada peminat-peminat buku-buku lama, buku-buku yang out of print, valuable ni. So
jangan risau kalau kawan-kawan fikir macam ada ke orang nak dapatkan buku ni. Kita cuba saja, sebab kalau kita minat buku tu, mungkin ada orang lain juga yang minat dengan buku-buku tu. So tak ada masalah. Itu macam mana saya let go buku-buku lah. Cara-cara saya nak menjual buku-buku tu. Dia tak banyak sebenarnya. Tak adalah nak kata menguntungkan. Tapi kita dapat lapang fikiran, kita kurangkan barang sebab buku dalam kategori barang, so kita dapat kurangkan barang. Dan lepas ni kalau kita nak beli buku lain pun boleh untuk masa akan datang lah, untuk bacaan kita, sama ada novel ke apa kan. So bila saya dah let go buku, saya dah boleh beli buku lain. Novel Shahanim saya beli minggu lepas, ada 2 novel Shahanim saya beli. Jadi mungkin bila saya dah habis baca novel tu, saya akan beli buku lain pula. Tak ada masalah. Dan biasanya kebanyakan buku yang saya let go adalah buku tahun sebelumnya. Maknanya yang dah diterbitkan sebelum 2019 dan sebelumnya lagi. Jadi kalau buku yang baru tahun 2020 ni, yang saya beli tahun 2020, memang saya tak let go lagi lah. Sebab satu, belum habis baca kan. Jadi saya simpan dan saya akan baca. Jadi kalau buku-buku baru tu kita nak simpan pun tak apa. Tapi buku-buku yang lama, yang dah 3 tahun, 5 tahun kita tak baca, tak ada masalah pun untuk kita nak let go. Macam Dr. Hayati, dia ada kongsikan dalam video kami pada hari Sabtu lepas, macam mana dia let go buku-buku tu. Macam saya belum sampai lagi tahap tu, walaupun ada lagi buku yang saya belum let go. Bila dah sampai tahap, dah banyak buku yang dia let go, kemudian masih ada lagi baki, dia beri pula pada perpustakaan. Sama ada perpustakaan sekolah. Ada kawan-kawan yang guru sekolah datang ke rumah dan ambil buku-buku tu. Sebab kalau saya kira buku Dr. Hayati dia lebih banyak lah daripada buku saya. Tapi mungkin saya nanti akan sampai satu tahap yang saya dah tak ada kawan-kawan yang nak membeli seikut tajuk satu persatu. Jadi saya akan serahkan kepada perpustakaan untuk koleksi mereka lah. Hai Kim. Oh, dia kerja kat hospital. Hari ni dia shift pagi. Hari tu hari Sabtu. So Sabtu dia tak kerja. So kita orang bolehlah buat sesama. Hari ni seorang je lah. Okay. Ada apa-apa lagi soalan kawan-kawan nak tanya saya? Buku ni salah satu item, salah satu barang yang disenaraikan oleh Marie Kondo lah, dalam kategori barang lah. Yang pertama pakaian, kedua buku, kertas, miscellaneous dengan memento ataupun barang sentimental value. Jadi buku ni salah satu benda lah yang banyak kat rumah kita kan. Kalau family yang memang menggalakkan anak-anak dia membaca buku, ataupun dia sendiri memang hobinya membaca, jadi memang kita tak boleh, memang akan banyak lah koleksi buku di rumah. Jadi kalau siapa yang nak go for gaya hidup minimalis, salah satu kategori yang kita nak kena susun adalah buku. Kategori yang kita nak susun adalah buku. Okey, Tuan Zamri, ada letak tempoh sebuah buku mesti berapa lama mesti habis dibaca? Oh, okey. Maknanya sebuah buku ni berapa lama saya kena habiskan baca? Okey. Pada saya tak letakkan tempoh sebab ikut kadang-kadang buku yang nipis. Contohnya macam buku ni nipis. Jadi biasanya buku nipis saya boleh baca 1 jam atau 2 jam. Tak ada apa orang kata, InsyaAllah lah. Dan kalau genre dia ringan, contohnya buku travelog selalunya saya baca kurang daripada 3 jam basically kalau dia nipis. Dan mungkin maksud Tuan Zambi juga, adakah berapa lama bila saya lepas saya beli buku tu, berapa lama saya simpan ke, ataupun saya target untuk habiskan. Saya tak begitu spesifik, tapi sebab bila kita dah beli buku, kalau kita letak kat tepi meja,
ataupun dekat tepi rak, tepi katil ke, kemungkinan kita akan lambat lah baca. Sebab ada satu buku saya beli, Cerita Haji, dah sampai minggu lepas dah sampai, tapi sebab saya tak sentuh lagi, so buku tu masih lagi belum dibaca. Jadi kalau kalau bagi saya lah, saya akan cuba baca buku tu dalam tempoh 2 minggu lepas saya beli. Dalam tempoh 2 minggu. Tapi ada satu buku yang saya beli tahun ni, The 5am Club oleh Robin Sharma. Sampai hari ni saya tak habis lagi baca buku tu. Mungkin disebabkan oleh format dia dan topik dia, kita boleh ni. Tapi saya akan go back to the book lah. Bila saya bercakap ni, saya teringat balik buku tu. Jadi macam buku tu dia tebal, bahasa Inggeris tebal, jadi mungkin akan ambil masa sikit. Okey. Saya harap saya menjawab soalan Tuan Zamri. Jadi untuk kawan-kawan, kalau dalam FB saya ni ramai kawan-kawan yang penulis, ataupun mereka yang mempunyai hobi membaca, nak mula mengemas buku, jangan risau. Ataupun terlalu overwhelm, yang salah sayangnya nanti lepas ni tak jumpa lagi buku tu. Okey, masa kita sort tu, kita letakkan siap-siap kategori apa yang kita nak simpan. Macam saya asingkan buku bisnes satu kumpulan, novel satu kumpulan. Daripada novel pula, siapa penulis, ikut kategori yang saya simpan, dan yang selebihnya yang saya nak let go. Dan buku favourite, Fatimah tanya buku favourite apa yang paling suka baca berulang-ulang tak buku tu. Okey, saya ada novel yang saya suka, yang saya ingat, novel Terelie berjudul Hujan. Saya tak ingat berapa kali saya ulang baca buku tu, tapi sesekali saya akan baca. Itu antara buku yang saya simpan lah. Buku novel Terelie antara novel yang saya simpan. Buku apa lagi yang saya ulang baca? Ada satu buku kejap ada tak kat bawah tu, saya tak ingat judul dia, ke dalam rak ni. Oh, okey, saya boleh buka. Buku. Okey, nampak tak tajuk ni? Okey, The 40 Rules of Love. Okey, buku ni saya beli di Big Bad Wolf tahun 2013. Saya tak pernah baca, tapi tahun 2020 saya baru baca buku ni. Tengok berapa lama saya simpan kan. Tapi buku ni saya tak let go, sebab bila lepas saya baca, saya suka buku ni. Jadi saya akan simpan buku ni, tak tahu sampai berapa lama lagi. Mungkin buku ni pun hardcover, jadi worth it untuk saya simpan. Saya rasa itu saja untuk tengah hari ni. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang ada online. Saya harap sesi ni membantu bagi mereka yang nak mengemas buku di rumah. Macam saya cakap tadi lah, jangan risau, sebab bila kita lepaskan sesuatu dan kita tahu buku tu beri manfaat pada orang lain, ataupun barang yang kita lepaskan tu beri manfaat orang lain, kita akan rasa lega, kita akan rasa lebih lapang fikiran lah. Lapang fikiran. So jangan risau tentang perkara tu. Mungkin ada yang fikir Saadah ni dia terbit buku sendiri kan, ada jual buku-buku, jual buku sendiri juga, tapi kenapa
let go pula buku. So pada saya tu tak ada masalah bagi saya, sebab koleksi buku yang saya let go tu kebanyakannya dah bertahun ni saya simpan. Dan kalau kita fikir tentang buku kita, of course kita nak ramai orang beli buku kita, simpan buku kita dan sebagainya kan. So tu tak ada masalah. InsyaAllah ada saja orang ataupun ada saja pembaca yang membaca genre yang kita terbitkan. Macam kita terbitkan buku berkaitan dengan kanser, buku berkaitan dengan kesihatan mental. So saya percaya ada saja pembaca buku-buku kami. Itu salah satu part lah. Jadi pada saya tak ada masalah. Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan, sampai jumpa lagi pada sesi FB Live yang akan datang. InsyaAllah saya ada tajuk-tajuk lain, bukan saja semestinya tentang buku, mungkin tentang hal-hal lain yang boleh saya bincangkan. Okey, selamat tengah hari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.